Dah beritahu tu, ada lagi tu. Dia bawa mesej pun dia bawa kat Cuma satu. Ada kontak Ada kontak saya? Saya tak. Tuan seorang je? Tak, yang nombor Ustaz kata tu ni. Tapi telefon boleh tak? Saya dia telefon tu nombor lama tu. Tapi WhatsApp Ustaz dah kadang dia recycle, dia dah jual nombor tak, kan boleh. WhatsApp Ustaz dah tak ada. Jadi saya tak dapat nak WhatsApp Ustaz. 15 bulan 9 lah. Jadi yang baru tak dapat tu saya telefon tu. Telefon nombor mana? Telefon nombor asal tu. Yang Ustaz kata 3 minit tapi nombor tu saya telefon. Pagi tadi. Kadang nombor telefon lain, tapi untuk WhatsApp kita letak lain. WhatsApp kadang kita letak nombor lain. Benda tu boleh set. Dulu WhatsApp tu kan nombor dah. Kadang boleh set. Nombor tu. Itu tu. Dia tak masuk public phone lagi. iPhone kan. Nanti Ustaz bagi nombor baru. Betul lah tu. Pakai buang ni. Rahsia. Hari ni kita baca kitab ni. Akidah Ahlussunnah ni. Sebab minggu yang dulu kan baca ni kan. Buat tak kitab tu? Yang ini So, kitab mana? Ni. Apa dia? Merah. Ada. Tu ada. Ketak kamu. Kamu punya. Ni tuan punya tak ada. Kan biasa minggu pertama kitab yang tu, minggu yang dia 24 kan. Minggu yang kedua yang hijau. Yang keempat yang satu lagi tu, yang coklat. Tahu tak? Kadang lupa tu. Lupa. Dah tua kan. Lupa dah, ingat dah. Macam tu. Baik. So malam ni kita buka majlis kita dengan baca kitab ila ratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabihi rizwan masyaallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala
fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bar Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang ataupun asing, dan dia akan kembali menjadi dagang atau asing. Dan berbahagialah kepada orang yang dagang ataupun berbahagialah para orang yang asing. Alhamdulillah. Ya hormati Fadilatul Imam, tak lupa juga Tuan Bilal, suruhnya pengurusi surau, jawatankuasa surau, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita malam ini. Jadi insyaAllah malam ini kita lihat fasal yang keempat. Fasal keempat, akidah yang sahih. Akidah yang sahih, yang ada kitab bersama. Betul tak? Akidah sahih kan? Saya selalu jumpa dia tu. Dia kena perdua tu. Perdua. Lalu jumpa Jumpa ke masjid. Ini cuma satu serban kena. Satu serban kena dia. Satu serban kena dia. Dia tak kenal orang. Dia tak kenal orang. Sombong. Saya sebelah dia pun sombong. Kau nak beli kereta, belilah. Dia rekomenkan lah untuk beli kereta perdua kan. Baik, insyaAllah malam ni kita lihat pasal yang keempat, akidah yang sahih. Pengertian akidah yang sahih dan ciri-ciri akidah yang sahih. So, apakah dikatakan akidah yang sahih? Akidah satulah, satu benda, kemudian sahih satu lagi. Kan? Satu akidah, satu lagi sahih. Pertama, apa dikatakan akidah? Yang kedua, apa dikatakan sahih? Betul tak? Akidah ialah pegangan kita lah, pegangan kita ataupun kepercayaan kita terhadap sesuatu, itu dikatakan akidah. Sahih, sahih maknanya benar lah. Lawannya batil. Sahih lawannya batil. Sahih ni mestilah kata berdasarkan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang banyak dia kata akidah sahih, akidah dia betul, pegangan dia betul, tapi tidak berpandukan kepada Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka macam mana kita nak katakan dia akidah yang sahih? Betul tak? Baik. Akidah yang sahih ialah i'tikad ataupun kepercayaan yang jazam ataupun pasti dan tetap dalam hati seseorang yang takluk di bawahnya 6 perkara. Kepercayaan yang jazam pasti kan, yang orang kata tak goyang lah, tak kejap ke sana kejap ke sini. Kalau kejap ke sana kejap ke sini ni, itu bukan dikatakan akidah yang pasti, yang jazam. Kalau dia kata Allah Ta'ala tu wujud, wujud lah. Tak boleh dia kata Allah Ta'ala tu tak wujud. Mungkin Allah Ta'ala ada kot, mungkin tak ada kot. Jadi dah kot-kot pula, kejap ada kejap tak ada. Jadi tak boleh lah dikatakan sebagai akidahnya jazam. Nabi ni betul ke tak Nabi? Muhammad ni betul ke seorang Nabi? Entah. Rasa macam ya Nabi, rasa macam tak. Tak, akidah dia tak jazam lah tu. Tak pasti kan, tak tetap. Kejap ke sana, kejap ke sini. Jadi mestilah akidahnya tetap. Baik. Dan tertakluk di bawahnya 6 perkara. Pertama, kepercayaan ataupun mempercayai Allah Azza wa Jalla. Mempercayai Allah Azza wa Jalla, iaitu mempercayai asma Allah ataupun nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang suci daripada segala sifat-sifat kekurangan dan juga daripada sifat-sifat kebinasaan, dan mempercayai zat Allah yang tidak mengandungi sebarang anasir. Yang tidak mengandungi sebarang anasir. Anasir ni apa benda ni? Anasir zat besi ke? Anasir juga kan? Pelampau pun anasir juga. Maksud anasir ni yang tidak terdiri daripada seperti tanah, angin,
batu, kayu kan. Yang tak terdiri daripada anasir. Anasir itu maksud itulah. Berbeza dengan manusia. Betul tak? Manusia mengandungi kita cuti daripada tanah. Kemudian pada batang tubuh kita pun ada mengandungi air. Batang tubuh kita pun ada mengandungi angin, udara. Ada angin tak tuan-tuan? Badan tuan? Ada kan? Tu yang tuan lepas tu. Sekali tu. Angin kan? So ada angin lah. Mana kita terdiri daripada unsur-unsur atau anasir tertentu dalam batang tubuh kita. Tapi jangan lepaskan sebarangan. Jangan lepaskan angin sebarangan. Kan ada yang pensan. Dan juga mempercayai wujud Allah Ta'ala dengan bukti-bukti dan kenyataan yang ada di alam dunia ini. Jadi kita mempercayai Allah Ta'ala itu wujud dan mengandungi sifat-sifat kesempurnaan, kamalan, nama-nama Allah dan sebagainya yang tidak terhitung nama-nama Allah Ta'ala lah. Yang kita biasa dengar tu Asmaul Husna tu. Asmaul Husna. Ada berapa nama Allah Ta'ala situ? 99 nama kan? Okey. 99 tu pun susah nak hafal kan. Tapi kalau lagu apa ke SJB enggah apa benda tu senang ya hafal lah. Lagu Pilamri kan. Lagu Madu 3 Piramli. Kan? Susah nak kahwin 3 dia kan. Senang ya hafal lagu tu. Sebab lagu tu biasa dimainkan. Tapi kalau lagu yang jarang dimainkan ni, tu yang susah nak hafal tu. Separuh masjid tuan-tuan, separuh masjid, habis dia solat subuh, dia akan baca Asmaul Husna. Contohnya saya ada mengajar kuliah di masjid mana tu? Masjid Tengku Besar Tampin. Kuliah subuh 2 minggu sekali. Biasa lepas solat subuh dia akan baca Asmaul Husna. Baca sama-sama lah ramai-ramai. Jadi ramai yang hafal ke situ. Jadi kalau nak kita hafal, nak hafal benda tu, kena lazimkan baca. Imam kena baca lah, yang nanti ikut je lah. Kali pertama mungkin susah nak hafal. Kalau dah setiap hari baca, setiap bulan baca, takkanlah tak hafal tak? Kemudian satu lagi, Allah Ta'ala ni satu zat yang wajibul wujud dan ianya tidak boleh dilihat, tidak boleh rasa, tidak boleh dipegang. Itu sebab Allah Ta'ala ni dia sunyi daripada empat perkataan dia. Kaifa bagaimana Allah, kemudian mata bila Allah Ta'ala wujud, kemudian kaifa bagaimana mata bila, aina di mana, kam berapa. Allah Ta'ala sunyi daripada 4 perkara ni, 4 persoalan ni. Pertama, kaif bagaimana Allah, bagaimana kedudukan Allah. Ini mustahil lah kita boleh fikir benda tu, kaifa. Kemudian yang kedua, kaifa, apa lagi tadi? Bila, mata bila Allah Ta'ala wujud, bila Allah Ta'ala akhir. Tidak ada lah, mustahil lah pada Allah Ta'ala tu ada sifat mata bila. Kemudian aina, di mana dia wujud, di mana duduk dia sekarang, itu juga mustahil. Itu kita fikirkan. Dan yang keempat iaitulah kam, berapa jumlah Allah, berapa jumlah Tuhan, berapa bilangan dia. Dia juga mustahil lah. 4 persoalan ni kita tak boleh nak jawab. Dan benda tu tak ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dia tetap wujud, tidak seperti makhluk kan, kerana dia sifat qadim, dia bukan sifat hadis. Qadim adalah berbeza dengan hadis. Antara kita dengan Allah adanya satu hijab yang mana kita tidak boleh melihat kepada zat Allah Ta'ala. Tapi akhirat besok Allah Ta'ala kata, aku kan akan menzahirkan diriku kepada orang-orang yang beriman kepadaku, pertama sekali orang yang masuk syurga lah. Mereka akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, mempercayai para malaikat ataupun percaya pada para malaikat, iaitu mempercayai alam yang dapat dilihat di sebalik alam yang tidak dapat dilihat. Iaitulah malaikat suatu alam yang halus, berada di alam yang halus, yang termasuk dalam perkara gaib, alam yang gaib, yang tak dapat dikesan oleh panca indera,
Dia mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaninya. Kerana malaikat itu dicipta daripada nur ataupun dicipta daripada cahaya. Dan dia sentiasa patuh dan taat kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan jumlah malaikat yang wajib kita tahu ada berapa? 10 kan? 10 bilangan malaikat yang wajib kita tahu. Okey. Dan setiap 10 tu dia adalah pembantu-pembantu dia. Dia takkanlah salah satu aja. Mestilah pembantu-pembantunya. Terutama sekali malaikat maut. Malaikat maut pun ada pembantu dia. Maklumlah kalau contoh dia nak cabut nyawa manusia, dalam satu saat tu dia nak cabut nyawa 100,000, 200,000 nak cabut nyawa. Contohnya berlakunya tsunami. Kan ramai nyawa nak dicabut tu. Takkanlah malaikat tu seorang aja. Betul tak? Mestilah adalah pembantu-pembantu dia yang membantu mencabut nyawa manusia. Faham kan? Tapi jumlah malaikat ni jumlahnya lagi banyaklah daripada kita. Manusia ni kalau contohlah Malaysia ada berapa bilion? Contohlah Malaysia ni ada 100 bilion. Okey, malaikat dia akan sekali ganda daripada tu lagi jumlah dia. Dia lagi banyak lagi lah tuan-tuan daripada bilangan kita, masya-Allah. Faham kan? Dan kalau sebut dalam kitab tu macam malaikat maut saja, dia punya saiz besarnya, saiz besar malaikat maut itu diumpamakan seperti seseorang yang duduk di depan hidangan ataupun talam. Seperti seorang yang duduk di depan hidangan ataupun talam. Tu saiz bilangan besar malaikat maut itu. Dan dia boleh mencabut nyawa mana-mana siapa yang dia nak. Gitu. Macam itulah saiznya. Saiz ni besar dia malaikat maut tu. Dia nampak dia tunjuknya. Yang tu tunjuk aja tu. Pilih kan mana yang nak. Tu saiznya. Tapi dia boleh mengecil lah, mengikut pada saiz yang dia nak. Dia boleh bertukar rupa kepada manusia kalau seandainya dia kena untuk bertukar rupa pada manusia. Baik. Kemudian yang ketiga, mempercayai Rasul, iaitu mempercayai Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyampaikan syariatnya dan menjadi pembimbing ke arah petunjuk serta memimpin seluruh makhluk menuju ke jalan yang hakun, jalan yang benar dan agama yang sebenar, iaitulah agama Islam. Bilangan Nabi ada berapa? Bilangan Nabi ada berapa tuan-tuan? 25. Bilangan Nabi 124,000 bilangan Nabi. Okey, Rasul ada berapa? 313 Rasul. Dalam Quran hanya disebutkan 25 saja. Tu yang kata 25 tu. 25 tu yang disebut dalam Quran. Yang tak disebut ada lagi. Nabi pun begitu juga. Banyak jumlangannya. Ada Nabi yang mempunyai ramai pengikut. Ada Nabi yang tiada pengikut. Ada Nabi mempunyai seorang saja pengikut. Ada Nabi mempunyai seorang saja pengikut. Okey, ada Nabi tiada pengikut. Macam tu. Ada dalam satu masa mempunyai seorang Nabi. Ada dalam satu masa mempunyai 2 orang Nabi. Dan ada satu masa 3 orang Nabi. 3 orang Nabi dalam satu masa. 3 orang Nabi dalam satu masa. Okey. Tapi yang paling ramai ialah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, dia punya umat dia. Itu sebabnya tuan-tuan kena bersyukurlah banyak-banyak kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu. Kalau ditakdirkan tuan-tuan ni lahir pada zaman umat Nabi Musa agak macam manalah kan tuan-tuan? Mana? Nabi dengan Rasul beza tak tu? Ayo betul lah. Nampak kita kena turun ke kelas 1. Nyamuk lah kan. Okey, Nabi apakah? Nabi ialah seseorang yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan syariat pada dia, tetapi dia tak wajib menyampaikan pada umat dia, pada orang lain. Sedangkan Rasul dia wajib menyampaikan kepada orang lain, pada umat dia. Itu kelebihan Nabi dan Rasul. Okey.
Dan di kalangan Rasul itu ada 5 orang Rasul digelar sebagai ulul azmi. Di kalangan Rasul itu ada 5 orang Rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Apa makna ulul azmi? Seorang yang telah diberikan tahap kesabaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa dia? Rasul ulul azmi itu? Muhammad lagi? Nabi Nuh lagi? Ibrahim lagi? Musa lagi? Isa. Okey, singkatannya ma'an. Ma'an. Mim alif ma, mim ain nun. Mim ain nun ma'an. Ma'an. Ma pertama tu, mim tu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian alif tu Nabi Ibrahim. Mim yang kedua Nabi Musa. Ain tu Isa. Kemudian nun Nabi Nuh alaihissalam. Senang tak nak ingat? Senang kan? Nanti kalau dibagi soalan tuan-tuan rasa boleh jawab. Betul tak? Yes, itu yang digelar sebagai ulul azmi lah. Okey? Dan setiap Nabi itu dikurniakan mukjizat. Setiap Nabi dikurniakan mukjizat untuk membuktikan kenabian mereka. Mukjizat adalah satu yang berbeza dengan sihir. Mukjizat ialah kurniaan Allah Ta'ala kepada seorang Nabi atau Rasul dalam keadaan mereka itu tergolong orang yang taat kepada Allah lah. Sihir ini Allah Ta'ala bagi pada seorang kelebihan, tetapi dalam keadaan orang itu tidak taat kepada Allah, syirik kepada Allah Ta'ala, syirik pada Allah. Dan beza mukjizat dengan sihir. Mukjizat satu benda yang tidak boleh dipelajari. Sihir satu benda yang boleh dipelajari. Boleh belajar. Carilah orang ni lah kalau nak belajar lah. Carilah siapa yang pakar ni, carilah. Tapi syirik pada Allah Ta'ala lah. Syirik pada Allah. Jadi mukjizat satu benda yang tak boleh pelajari. Tapi bendanya real. Reality, real. Bukan orang kata hanya orang kata daripada pandangan mata saja, nampak macam ya tapi tak ya. Kalau sihir dari segi pandangan mata ya, tapi bila kita pegang tak ya. Bila kita rasa bukan. Mana mata saja kitalah, mata kita disulap ataupun disihir lah. Mata kita disihir sehingga kita nampak satu benda itu seperti dipotong tetapi tidak dipotong, kan? Kita nampak sezahirnya nampak dipotong benda tu, tetapi sebenarnya tidak dipotong. Dia hanya menyulap pandangan mata kita je. Itu dikatakan sihir lah. Macam tu. Sulap tu kan, menyulap mata, mengelirukan mata kita. Yes, mengelirukan mata kita. Satu lagi, kadang-kadang memang gunakan teknik lah. Sebab orang main sihir, orang silap mata ni pun dia kena ada teknik juga. Teknik dia kemudian kepatasan pergerakan tangan dia, pergerakan kaki kan. Macam tu. Kalau dan biasanya sihir ni biasanya temanya warna hitam. Betul tak? Sihir biasanya temanya berwarna hitam. Kalau dia buat silap mata ke apa kan, mesti temanya berwarna hitam. Kerana dengan warna hitam itulah dia akan boleh mengelirukan orang yang melihat permainan mereka. Boleh? Macam tu. Dan sihir juga boleh memisahkan. Macam-macam sihir ada. Antaranya ialah sihir pemisah. Pemisah suami isteri. Suami isteri. Kalau suami isteri sebelum ni memang pasangan yang orang kata tak ada masalah rumah tangga, kan? Hidup orang kata harmoni, bahagia kan? Bahagia, sebahagia-bahagianya. Tiba-tiba ada orang niat tak baik, dia hantar sihir dan sebagainya. Hantar sihir menyebabkan rumah tangga itu pun berpecah belah dan sebagainya. Santau lain lah. Santau angin apa kan? Racun lah santau. Boleh ya? Boleh. Okay. Kemudian yang keempat, mempercayai kitab-kitab Allah, iaitu mempercayai kitab-kitab yang turunkan Allah Ta'ala kepada Rasulnya untuk mengetahui perkara-perkara yang hak dan yang batil, halal dan haram, dan juga mengandungi beberapa ajaran dan peringatan
yang diwahyu Allah Ta'ala kepada para rasulnya untuk menyinari alam dengan sinaran tauhid kepada Allah Ta'ala. Itu mana kitab. Dan kita digunakan kitab Quran. Quran kita ni terpelihara. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Sebenarnya Quran ni terpelihara sampai hari kiamat. Dan Quran yang kita ada sekarang ni Quran yang betul lah, bukan Quran yang salah. Sebab ada orang yang menganggap Quran yang kita ada ni Quran yang salah, terutamanya golongan Syiah. Golongan Syiah menganggap Quran yang ada pada kita ni tak betul. Habis mana Quran yang betul? Quran yang betul dia kata ada pada imam mereka, imam yang telah ghaib. Kerana mereka itu ada 12 imam. Ada 12 imam. Imam yang ke-12 itu, saya tak ingat dia punya nama dia. Imam ke-12 itu telah pun ghaib. Dan besok akhir zaman dia akan muncul, kan? Ada orang kata jadi Imam Mahdi, ada yang menyata bukan Imam Mahdi, tapi imam mereka lah. Dia akan bawa Quran yang betul. Quran yang ada sekarang ni semua tak betul. Itu dakwaan daripada mereka lah. Golongan Syiah. Syiah ni macam-macam juga, kumpulan-kumpulan dia ekstrim, tak ekstrim. Islam, Syiah gulat, Syiah yang kata menafikan para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Syiah yang menafikan Rasulullah pun ada. Dia bukan sahabat je dia nafikan, Nabi pun dia nafikan, tak percaya pada Nabi. Habis dia percaya pada siapa? Imam Ali je, Sayyidina Ali je dia percaya, yang lain semua tak percaya. Yang lain tu semua kafir. Kan macam Siti Aisyah ke, ataupun Sayyidina Umar ke, Abu Bakar ke, Osman ke, kan, semua dia kafir je kata. Mereka mendakwa inilah orang-orang yang merampas jawatan khalifah, dia kata. Jadi mereka hanya percaya pada imam mereka. Dalam ahli sunnah wal jamaah ni kita tak ada istilah imam. Ya, ada imam tu ialah imam sembahyang, tak? Tapi imam-imam yang apa ni tak ada. Macam imam yang mazhab Syiah ni yang percaya pada imam dia, kita tak ada yang dalam macam tu. Kita hanya percaya para ulama, ahli ulama, ataupun para sahabat, dan juga Amirul Mukminin, khalifah yang ada pada zaman dulu. Tapi dalam Syiah ni dia percaya pada lebih pada imam-imam mereka, melebihi daripada percaya kepada para sahabat yang lain. Kemudian Syiah ni dia ada satu pahaman yang kadang-kadang kita tak nampak dia Syiah. Apa pahaman itu, tuan? Pahaman taqiyah. Taqiyah, apa benda taqiyah ni? Dia menyembunyikan pahaman dia. Di depan kita dia kata dia Ahlussunnah wal Jamaah, belakang kita dia adalah Syiah. Dia mengamalkan pahaman Syiah. Bila dia solat tu kadang-kadang dia ada sejenis batu tu dia simpan dalam poket dia. Bila dia solat tu dia akan ada lah. Kalau tuan-tuan nak tengok sembahyang imam Syiah ni, boleh tengok dalam YouTube. Ada kan? Ada tengok dalam YouTube, carilah solat Syiah, orang Syiah. Tapi jangan tuan-tuan jadi Syiah, sudahlah. Tengoklah solat Syiah kan, macam mana dia sembahyang, macam mana kan. Memang berbezalah cara kaedah sembahyangnya. Sembahyang juga, tapi adalah kaedah-kaedah dia yang berbeza dengan kita, yang tak sama. Dan dia ada batu tu. Imam yang 12 imam tu betul-betul ke ataupun memang sesat, imam tu sesat? Imam tu nak kata tak sesat. Yang sesat tu pengikut dia. Pengikut dia yang sesat, yang melampau sangat pahaman daripada imam itu. Termasuklah Imam Sayyidina Ali. Takkan nak kata Sayyidina Ali sesat, tapi Sayyidina Ali pun termasuk dalam imam 12 mereka juga. Termasuk juga. Salah pembawaan. Yang sesat tu bukan dia punya imam itu. Yang sesat tu pengikut dia lah, yang terlampau ekstrim. Malahan ada, kan pernah tengok kan dia punya upacara orang kata membersihkan dosa tu, kan? Upacara membersihkan dosa pada hari Karbala. Tengok kan? Tengoklah.
dia pukul punya badannya dengan besi yang tajam-tajam tu kan, besi pukul dengan rantai besi dan sebagainya. Gitu. Dia itu cara dia punya macam penyucian dosa. Cara nak cucikan dosa, jadi mereka kena pukul badan mereka sini, pukul sampailah berdarah. Kalau tak berdarah tu macam dosa tak habis lagi lah. Jadi kalau tuan-tuan nak hapus dosa, pukul lah dengan pisau ke parang kan. Macam itulah Syiah kan. Itulah pahaman dia. Benda tu bukan tak tajam. Pisau tu kan, tengoklah pisau dia. Kemudian bila dah macam dah terbelah tu, dia siap doktor dia siap. Doktor dia jahit balik. Gitu. Itulah pahaman mereka lah. Okey. Tapi ahli sunnah tidak ada perpahaman seperti itu. Faham kan tuan? Jadi kitab yang turunkan pada para nabi dan rasul, 4 buah kitab yang terbesar itulah Taurat, turunkan kepada Nabi Musa AS, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud AS, kemudian apa lagi? Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukjizat yang terbesar. Mukjizat terbesar Quran. Dan dalam Quran ni mengandungi banyak dia punya hikmah-hikmah yang terdapat di situ. Banyak rahsia-rahsia yang terdapat di situ. Sama ada dari pergi pengajaran ayat dia, sama ada dari segi orang kata bacaan dia, sama ada dari segi macam orang kata kalimat-kalimat dia. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan fi'il madi, kenapa Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari' pada ayat itu. Semua ada hikmah-hikmah dia. Kenapa ayat tu ujungnya sama je? Kan? Kenapa sama je ayat ujung tu? Nampak? Semua ada hikmah dia. Kenapa ada bismillah, yang ini tak ada bismillah? Pada surah ni kan tak ada bismillah. Surah apa tu? Surah Anfal tidak ada bismillah, sedangkan surah lain semua ada bismillah. Semua Allah Ta'ala kan buat tu supaya kita ni fikir kaji kan. Kenapa? So makna Quran ni punya banyak mukjizat dan kelebihan-kelebihan dia. Dan kita satu lagi, bila baca Quran ni kita tak pernah jemu. Tak pernah jemu tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan contoh baca Fatihah dalam solat. Sekali solat tuan-tuan baca Fatihah berapa kali? 4 kali kan. Masuk wirid lagi? Wirid lagi kan? Kadang 5, kadang 6 kali. Tetap rasa jemu ke tak rasa jemu? Tak rasa jemu kan? Tapi kalau lagu dia nyanyi selalu, jemu tak? Asyik lagu tu, asyik lagu tu. Tak ada lagu lain ke? Tak ada ke lagu lain? Boring lah kan? Tukarlah lagu lain pula. Tapi Fatihah ni kita tak ada jemu, walaupun banyak kali pun kita baca. Macam tu. Dan dia boleh baca dengan pelbagai lagu. Contoh Fatihah je kita boleh baca dengan pelbagai lagu. Surah Ikhlas pun boleh baca dengan pelbagai lagu. Macam tu. Berbeza dengan lagu. Kalau dia tu memang lagu, sama ada lagu Dondang Sayang ke, lagu apa benda ke, lagu rock kan, dia mesti dia punya tone tu, nada tu mesti nada tu saja. Kalau kita tukar nada lain, dah tak sedap. Tukar nada lain dah tak sedap dah. Itulah nada dia. Itu pun orang cipta lagu tu pun dah sampai gugur rambut dah fikir apa lagu yang sesuai untuk dia punya seni kata lagu dia kan. Cipta satu seni kata satu, lepas tu nak cipta dia punya apa kata nada tu, nada naik, tinggi, rendah, mendatar tu tak. Maka terciptalah dia punya lagu tadilah. Tapi kalau kita tukar lagu lain dengan seni kata yang sama, dah tak sedap kan? Dah tak sedap. Berbeza dengan Quran. Walaupun ayat yang sama, kita boleh mainkan dengan pelbagai lagu lah bagi orang yang ahli main lagu ni. Tapi kalau tak ahli lagu, janganlah main lagu. Kan marah orang belakang kan, awak jadi imam pula. Awak jadi imam, lepas tu buat lagu apa benda tak? Ras, Hijaz semua kan. Yang belakang ni bengang kan. Bila nak habis ni? Dah panjang pula kan lagu Baik, kemudian mempercayai hari kiamat akhirat, iaitu mempercayai hari akhirat.
atau hari kiamat pasti dan tepat berlaku dan mengandungi peristiwa yang terjadi di saat itu. Seperti bangkit daripada kubur, hidup lagi sesudah mati, memperolehi balasan pahala atas seksa, kemudian mahsyar, siratal mustaqim, neraka, syurga dan juga lain-lain. Kita kena percayalah hari kiamat tu pasti berlaku. Cuma bila berlaku tak tahu kita. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jibril AS pernah tanya dengan Nabi, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, bilakah berlaku kiamat? Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma mas'ulu a'lama minas sa'il. Ma mas'ulu a'lama minas sa'il. Tiadalah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tiada yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Kemungkinan malaikat Jibril lebih tahulah. Jadi bila Nabi tanya macam tu, maka Jibril pun tanya lagi, kan? Kalau macam tu, ya Muhammad, berikan saya itu tanda-tanda kiamat. Kalau kamu tak tahu kiamat bila berlaku, so berikanlah aku tanda-tanda kiamat. Maka Nabi pun beritahulah tanda-tanda kiamat. Salah satunya tanda kiamat ialah, kan, dulu kan orang-orang Arab dalam keadaan orang kata bertelanjang, tidak orang kata tidak berpakaian, lepas tu tidak beralas kaki, kan? Sekarang mereka boleh mendirikan bangunan-bangunan yang besar. Hidup mereka dah kaya dan mewah. Itu antara tanda kiamat. Ada lagi tanda kiamat apabila ammah ataupun hamba perempuan melahirkan akan said ataupun melahirkan tuan dia. Apabila ammah ataupun hamba perempuan melahirkan said ataupun tuan dia, itu antara tanda-tanda kiamat. Sebutlah dia itu. Itu saja ke tanda kiamat? Tidak. Tanda kiamat ni banyak. Kan, perzinaan sana, perzinaan sini, minum arak, bulan puasa, gempa bumi, kan, puting beliung, kan, fitnah sana, fitnah sini. Itu semua tanda-tanda kiamat lah tu. Okay, tanda-tanda kecil, alamatul sughra. Tanda besar banyak, ada lagi tanda besar. Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Lepas tu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lepasnya terbit matahari pada belah barat. Keluarnya Dabbah, keluarnya asap. Okey. Itu antara tanda-tanda besarlah hari kiamat. Macam tu. Cuma macam Dajjal tu, kan, ada menyatakan Dajjal tu dah wujud. Dah ada dah Dajjal tu, cuma tak menzahirkan dirinya saja. Cuma ada orang kata, kan, Dajjal pun sekarang ni memang banyak, dia kata. Ni orang yang kata yang banyak menindas-nindas orang ni pun Dajjal juga. Yang banyak membunuh orang Islam ni pun Dajjal juga, kata para ulama. Okey. Kemudian yang ada menyatakan, orang kata yang segi tiga bermuda tu, kan, yang kapal banyak hilang tu, itu pun dia kata pun Dajjal juga. Tapi Dajjal yang sebenarnya itulah pada tanda kiamat besok lah yang besar tu. Itu yang sebenarnya. Yang mana besok Dajjal itu akan kata akan keluar. Ciri dia mempunyai mata yang buta sebelah. Kemudian pada keningnya tertulis perkataan kafara, kafir. Kuningnya tertulis perkataan kafara, kafir. Dan dia bawa syurga dan juga bawa neraka. Dan masa dia keluar tu akan berlakulah kemarau yang panjang. Silap saya 3 tahun berlaku kemarau yang panjang. Habis semua tanaman-tanaman, binatang-binatang habis, air semua habis. Masa itulah orang kata Dajjal tadi menawarkan diri untuk membantu sesiapa dalam keadaan macam tadi, tapi dengan syarat mengaku dia sebagai Tuhan. Kenapa? Dia boleh menumbuhkan mana-mana tumbuhan dia nak. Dia boleh menurunkan hujan kepada mana-mana kawasan dia nak turunkan hujan. Dia boleh menawarkan pelbagai makanan. Bagi orang yang imannya tak kuat, iman nipis, iman cepatlah terpengaruh.
Kalau sebutlah hadis tu, antara yang terpengaruh juga ialah golongan wanita, kita. Golongan wanita antara orang yang terpengaruh. Kanak-kanak, kan, orang tua pun ada. Mereka juga terpengaruh cepatlah. Kenapa? Kerana kedaifan kelemahan hidup. Dan perempuan pun memang orang kata, yalah, kalau dah hidup dalam keadaan susah payah, susah kan, makan tak ada, minum tak ada, jadi mereka pun murah terpengaruh lah begitu. Habis masa tu Ustaz, masa tu Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau dalam keadaan macam tu, apakah makanan kepada orang Islam, orang yang beriman, sedangkan makanan tak ada? Maka Nabi SAW menjawab, makanan orang-orang yang beriman masa itu ialah at-tahlil, at-takbir, at-tahmid, at-taqdis. Itulah makanan mereka. Dengan ucapan takbir, kemudian ucapan tahmid, berzikir kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil, tahdih dan sebagainya. Itu ucapan-ucapan tadi menjadi makanan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makanan ini tak ada dah, habis semua. Baik, kemudian yang keenam, mempercayai qada dan qadar, iaitu mempercayai hukum Allah Taala dan takdirnya, bahawa Allah Taala adalah mengatur segala perkara yang berlaku dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri, dan semuanya adalah berjalan sesuai dan selaras dengan kehendak Allah Taala yang direncanakan oleh Allah Taala mengikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di dalam alam ini, di alam ini. Okey, jadi kita kena percaya pada qada dan qadar Allah. Kalau tak percaya qada dan qadar, maka ternafilah iman kita. Bukan makna tak percaya satu maka ada lagi 5. Tak. Bila satu je tak percaya, habis. Kita kena percaya pelaku qada. Tapi usaha daripada manusia lah. Kita kena usaha. Kita boleh buat pilihan. Di segi zahiriatnya kita boleh membuat sesuatu pilihan. Tetapi di segi hakikatnya kita juga kena terima qada dan qadar Allah. Sebab kenapa? Kalau nak ikutkan tuan-tuan, dalam dunia ni kalau boleh semua nak kaya, ada tak nak miskin? Tak ada kan? Tapi kenapa Allah Ta'ala takdirkan kita tak kaya? Sebab kerana takdir Allah telah mengalahkan perancangan kita. Takdir Allah telah mengalahkan perancangan kita. Kita memanglah perancang nak, kalau boleh nak kaya kan. Macam Tan Sri Rashid Hussein tu kan kaya tu tak. Sampai masjid pun 100 juta pun diwakaf kan. Masya Allah kan. Banyak harta duit kan. Dan dia tak kedekut. Dulu masih Husin yang sama 2, sekarang ni yang Sindayan tu lagi besar lagi. Itu pun tanda-tanda kiamat kan. Tanda kiamat. Itu jauh pandangan tu. Jauh pandangan. Okey. Tapi jangan semata-mata kita datang ke masjid tu hanya semata-mata nak tengok masjid lawa je, jangan. Niatlah untuk imarahkan kan. Allah Ta'ala tadi menghidupkan Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala dah bagi kira lah. Bukan senang nak cari macam tu. Agaknya dalam 1000 orang nak cari seorang pun susah kan. Orang macam tu. Apalagi kalau kita orang biasa ni cari duit memang susah lah. Apalagi nak sedekah kat masjid surau pun kadang RM10 je. Tu pun kadang tak RM10. Nak sedekah peti surau masjid tu lalu depan kita tu, tengok lagi agak apa yang ada ni. RM10 ada, RM100 ada, RM50 ada. Mana letak ni? Dah letak RM1 dia. RM1 bila letak dalam peti kan. Kenapa tak letak RM50? Kenapa tak letak RM100? Nampak? Kerana tahap keimanan kita lah, kan? Keyakinan kita, keimanan kita tu kadang tak kuat. Sedangkan Allah Ta'ala janji, may yukidullah qardan hasana fayudha'af lahu adhafan mudha'afah. Barang siapa yang memperhutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, maka aku akan ganti, kata Allah, dengan hutang yang lebih besar. Qardan hasanah, mana imbuhannya lebih besar lah. Allah Ta'ala bagi kita. Allah Ta'ala ganti hutang itu.
Mana ialah kita bayar duit tu untuk Allah, seolah macam Allah Ta'ala berhutang kita lah, macam tu. Jadi besok Allah Ta'ala ganti balik dengan jumlah yang lagi besar. Betul tak? Tapi kadang tahap keyakinan kita tu tak kuat mana. Kan kalau aku bagi kang 100 kang, macam mana pula ni? Kan duit minyak tak isi gini ha. Bil api air tak bayar lagi. Bil telefon kan, lepas tu majlis pembayaran tak bayar bil lagi ni. Tahu tak? Kan duit sekolah anak lagi. Nak sekolah? Minyak lagi. Berapa tu kan? Tu yang kadang banyak fikir lalas, tu yang masuk RM1 tu. Tu yang masuk RM1 tu. Sebab banyak sangat fikir ya. Dia punya kona tu je kona banyak kona. Tapi kalau dia ambil terus kan, lalap mata je dia ambil dalam poket dia tu, ambil lah. Tapi kalau dia boleh rasa tu, ni agak ni 100 juga kan. Jangan ambil 100. Sebab dia boleh rasa ni RM150 kan. Ni RM5, ni RM10, ni RM20, ni RM1. Kalau betul pakai tangan dia boleh bezakan. Jadi itu yang dia ambil RM1 juga, sebab jari dia tu peka kepada duit. Disebabkan jari peka pada duit, dia boleh bezakan duit ni berapa nilai dia. Jadi disebabkan keyakinan dia tu kurang, tu yang dia ambil yang RM1 tu. RM1 ialah duit yang paling mudah dia ambil, dia kata. Tu dia bagi RM1. Masya-Allah tuan-tuan. Baik. Dan orang tidak percaya pada qada dan qadar, kalau disebut dalam hadis, orang tak percaya pada qada dan qadar diumpamakan seperti majusi umat aku. Majusi umat aku. Apa makna majusi? Majusi kan orang menyembah api. Orang tidak percaya pada Tuhan. Jadi siapa yang tak percaya pada qada qadar ni, seperti orang majusi. Dan kita tidak boleh, kalau dia mati pun kita tak boleh sembahyangkan dia. Tak boleh sembahyangkan orang tak percaya pada qada dan qadar Allah. Okey. So maknanya ada 6 perkara. Yang termasuk ni semua rukun iman kan, 6 perkara. Kenapa tak ada yang ketujuh? Percaya kepada perkara gaib. Kenapa tak ada? Kan dalam Quran kena sebut pada surah Baqarah, di awal surah tu, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Kan? Kenapa tak masuk perkara gaib kat sini? Masuk tadi yang percaya Tuhan tu. Pandai kan? Jadi kenapa tak masuk percaya gaib kat situ? Sebab dekat percaya pada percaya tadi pun kat situ pun ada yang dah gaib dah. Percaya pada Allah, gaib tak? Gaib. Percaya pada malaikat? Percaya pada Rasul? Gaib lah, Rasul kan dah tak ada. Rasul dah tak ada, dah wafat. Mana kita jumpa dia? Kalau ada pun dalam kubur dia lah. Siapa nak pergi gali kubur dia? Percaya tu pun dah gaib dah. Kitab-kitab yang ada Quran je lah. Habis Taurat, Zabur, Injil tak ada dah banyak dia ubah. Kan dah banyak dah ubah dia. Kemudian hari akhirat gaib tak? Alam kubur gaib tak? Gaib. Kemudian qada qadar, apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, nampak ke? Tak nampak kan? Gaib tak? Tu sebabnya tak dimasukkan situ percaya pada gaib. Sebab kat situ pun dah ada dah. Termasuk kat situ 6 perkara tadi. Walaupun dalam Quran tu, surah Al-Baqarah tu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Gitu. Baik, akidah dan iman mempunyai pengertian yang sama, iaitu mengiktikadkan dan mempercayai dengan etikat dan percayaan yang jazam, pasti dan tetap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menjadikan alam ini dan yang memilikinya dan yang tadbirkannya, dan dialah juga yang berhak untuk disembah. Allah Taala sebut dalam Quran tu, qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kata oleh Muhammad, Allah tu Esa. Esa. Apa makna Esa? Tunggal. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu satu. Kenapa tak boleh kata satu? Kerana satu boleh dipecahkan lagi. Satu boleh dipecahkan menjadi 1/2, 1/2. 1/2 boleh pecah lagi tak? Boleh pecah lagi. 1/4 tak? 1/3 pun, ataupun 1/4, 1/4, 1/4. 1/4 boleh pecah lagi tak? Boleh kan? Pecah lagi. 1/8, 1/8, 1/8. Itu sebabnya kita tak kata Allah Ta'ala tu satu, tapi Allah Ta'ala tu Esa. Sebab zatnya itu tak boleh dibagi-bagikan. Kalau satu boleh bagi-bagi lagi. Kemudian satu pula ada dia punya kawan ni kan. 1, 2 kan. Bawah 1 negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3 tidak ada penghabisan dia. Bawah 1 pun ada kosong, bawah kosong negatif 1, negatif 1, 2, negatif 2. Tidak ada penghabisan pengiraan dia. Itu sebabnya kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu satu. Mestilah kita kata dia tunggal. Esa. Faham kan tuan-tuan? Okay. Oleh itu akidah yang sahih ialah mereka yang beriman, percaya pada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, qada dan qadar. Akidah kepercayaan seorang yang tertakluk di bawahnya 6 perkara tersebut sebagai rukun iman adalah berdalilkan firman Allah Ta'ala berikut. InsyaAllah akan datang kita bagilah firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'un. Baik, saya buka persoalan. Kalau ada persoalan, ada? Ada? Dia biasa kena tanya ni yang dekat pintu. Dekat pintu dia kena tanya. Okey, habis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sinafatan ya alim naulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmil ta'rifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana mahatil qulubina wa abdana wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.